أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu mengenai wasiat yang ketiga yang sudah pun dijelaskan sebahagiannya pada kuliah yang lalu, mengenai memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila pertolongan itu tiada kunjung datang dari Allah, yakni bila kita telah melakukan perkara-perkara yang dijelaskan oleh para ulama yang bersumberkan pedoman daripada Al-Quran dan Hadis, iaitu antaranya langkah pertama, kalau kita ada hajat, kita berusaha untuk menyelesaikannya dulu. Dan sekiranya tidak mampu untuk memenuhi hajat itu, maka kita minta pertolongan dengan makhluk atau manusia yang secara sebab musababnya dapat membantu dalam menunaikan hajat dan keperluan kita. Dan sekiranya tidak berhasil juga, maka Syekh Abdul Qadir telah mengajarkan kita pedoman-pedoman yang lain. Baik, kata Syekh Abdul Qadir, apabila pertolongan itu tiada kunjung datang dari Allah, yakni hajat yang kita mohon ternyata belum berhasil, belum tercapai, maka jangan berputus asa. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan kita mengambil sikap berputus asa. Berputus asa dengan arti tidak berusaha lagi. Kita dah lemah semangat dah, putus harapan dah. Jadi putus asa ini dengan arti kita dah hilang semangat, kita dah lemah semangat, dan kita menjadi orang yang sudah menjadi orang yang kecewa. Jadi putus asa ini adalah sifat yang buruk. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yani usahakan lagi, cari lagi, ikuti pedoman-pedoman lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dihuraikan lagi oleh para ulama. Baik, kata Syekh Abdul Qadir,
ia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bila dah tak nampak jalan ni, usaha sendiri tak berhasil, minta tolong dengan orang yang berkaitan, yang menjadi sebab musababnya, tak kesampaian juga, tak berhasil juga. Langkah selanjutnya iaitu pertama sekali tidak berputus asa, kemudian menyerahkan seluruh urusan itu kepada Allah. Dah memang tak ada nampak jalan dah, tapi bukan berarti kita sudah berputus asa. Orang putus asa ni orang yang sudah kecewa, sudah hilang pedoman, sudah hilang tempat berpautnya, itu orang putus asa. Yang ini tidak. Langkah selanjutnya menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita merasakan sudah tidak ada usaha-usaha zahir lagi, usaha kita, usaha makhluk lain yang dapat membantu sudah tidak ada. Pada waktu itu salah satu usahanya, salah satu daripada pedomannya menyerahkan urusan itu kepada Allah, iaitu apa yang kita namakan, yang dinamakan sebagai tawakal. Berserah berat kepada Allah atas keyakinan. Tawakal ni atas keyakinan bahawa dialah yang maha kuasa, dialah yang maha bijaksana, dialah yang menguruskan segala-galanya. Jadi atas keyakinan itu sehingga kita merasakan sudah tidak ada sumber lain lagi dah, tak ada dah sebab-sebab lain lagi. Lalu kita melihat sebab yang asli, sebab yang asal, yang utama, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu atas keyakinan itu kita menyerahkan urusan itu kepada Allah. Itu yang dinamakan tawakal. Adapun putus asa bukan seperti itu. Dia tak nampak yang ini, dia kecewa, tak nampak jalan dah, tak ada harapan dah. Itu orang putus asa. Sekarang dia tidak putus asa, tapi salah satu usahanya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Memuji dan memohon, yakni hatinya itu dihadapkan kepada Allah dengan memujinya, memohon kepadanya, yakni berdoa kepadanya dengan penuh harap dan cemas, dengan penuh harapan. Sebab yang lain tak nak arah dah. Pergantungan pada waktu itu hanya Allah saja. Orang putus asa ni dia tak ada tempat dah masa tu, tak ada tempat nak berpaut, itu putus asa. Sekarang dia tak ada tempat nak berpaut pada makhluk, tapi ada tempat lain untuk dia berpaut, iaitu Allah. Ini tawakal. Apabila Allah tidak kunjung mengkabulkan permohonannya dan doanya, yakni hajatnya itu masih belum tercapai, belum berhasil, baik, apa langkah selanjutnya? Ia harus meninggalkan segala yang berurusan dengan duniawi, yakni segala urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan keduniaan hendaklah dia tinggalkan seketika. Ini adalah kaedah yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir. Dengan arti, kalau dalam istilah tasawuf, ini dinamakan sebagai tawajuh. Dia menghadapkan sepenuh hatinya kepada Allah dan meninggalkan segala sebab musabab yang sudah tidak dapat membantu lagi. Kemudian ia mencurahkan segala-galanya untuk kepentingan rohaninya, yakni kepentingan akhirat. Pada waktu itu tumpuannya hanyalah kepada urusan hubungan dia dengan Allah, iaitu urusan kerohanian, dengan jalan beribadah kepadanya, menghadapkan sepenuh ingatannya kepada Allah, ingatannya, amalannya. Sebab usaha-usaha sudah tidak berhasil, kaedah-kaedah sudah tak nampak jalan dah. Jadi pedoman yang seterusnya hendaklah dia menumpukan sepenuh perhatian kepada amal-amal kerohanian. Itu maksud Syekh Abdul Qadir. Pada tingkatan ini ia akan merasakan dengan rasa hatinya. Sebelum ini dia hanya meyakini, dia yakin, tapi kadang-kadang tak timbul dalam gerak rasa dia. Sekarang bila dia berada pada tahapan ini, keyakinannya itu bertukar menjadi rasa, hidup keyakinannya menjadi cita rasa, merasakan atau melihat dengan mata batinnya,
Yang ni bila mata hati kita, mata batin kita melihat hakikat ini, pasti dia akan merasainya. Itu macam kita jugalah. Bila tengok sesuatu yang menarik perhatian, kita akan timbul keinginan lah. Mata kita ni bila tengok makanan sedap, memang rasa selio lah. Timbul rasa. Itu mata kasar. Tapi kalau mata hati melihat hakikat tauhid, dapat melihat hakikat tauhid, dengan erti sepenuh hatinya itu dapat mengingati rasa-rasa tauhid, dia akan menimbulkan suatu rasa di dalam hati. Dalam istilah tasawuf dinamakan zauq. Zauq, rasa. Jadi timbulnya rasa ini hasil daripada mata hati manusia, yakni ingatan dan kefahamannya dengan jelas dihadapkan kepada Allah. Maka timbullah rasa. Rasa harapnya, rasa takutnya, timbul rasa dalam hatinya. Zauq namanya. Dengan mata batinnya atas kehendak Allah, yang ni dia mula merasai. Sebelum ini dia ada keyakinan semua yang akan berlaku itu tak akan berlaku kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Itu keyakinan. Tapi sekarang keyakinan itu bila dia sudah betul-betul mendapati, tak ada sebab lain lagi dah, tak ada daya upaya lain lagi dah. Hatinya hanya melihat atas kehendak Allah semata-mata. Pada waktu itu hatinya dikatakan benar-benar melihat hakikat itu. Setelah dia mendapati makhluk dah lewat benda dah, hatinya mula melihat. Pada waktu itulah timbulnya zauq di dalam hati rasa. Hanya dia yang dapat memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan sampailah ia kepada keesaannya. Inilah yang dinamakan keesaan Allah, ahadiyah. Sebelum ini kita syirik, tidak. Kita mentasdikkan, mempercayai, membenarkan tentang keesaan Allah, tapi tidak merasainya. Maka dalam istilah tasawuf yang dinamakan ahadiyah itu bukan saja yang kita benarkan, yang kita tasdikkan di dalam hati, tapi yang kita benar-benar rasanya. Itu dinamakan ahadiyah dalam tasawuf. Capu ngerasa tu, bukan saja atas kefahaman dan keyakinan, tapi dah betul-betul menjadi sesuatu yang dirasai benarnya di dalam hati. Itu beza antara akidah dengan tasawuf. Sebenarnya tasawuf ini adalah lonjatan daripada tauhid. Cuma orang kita ni bila dia tidak mendalami sikit tentang tasawuf dan hubungan dengan tauhid, dia rasa benda yang berbeza. Dia rasa tauhid, akidah, tasawuf lain. Itu silap. Tasawuf ini adalah tingkatan dari tauhid itu, pengukuhan dari tauhid itu. Maka dia bertukar menjadi tasawuf. Maka salah satu daripada elemen tasawufnya merasai benarnya keesaan Allah, yang sebelum ini kita tidak rasai. Dan ini bukanlah berarti kita tidak bertauhid. Kita sudah meyakini keesaan Allah, mentasdikkan, tapi tak lagi ke darjah rasa. Itu je. Tapi bila keyakinan kita itu sudah menjadi kuat, setelah kita mendapati makhluk sudah tidak dapat membantu lagi dah, putus dah, tak ada apa dah, tak harapan lagi dah pada makhluk. Pada waktu itu hati benar-benar rasa hanya Allah. Maka timbul apa yang dinamakan istilah dalam tasawuf zauq. Dan ini bukan direka-reka oleh ulama tasawuf. Di dalam hadis Nabi ada menyebut, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban, akan merasai rasa iman. Jadi iman ni rupanya ada bahagian rasa je. Jadi orang yang tidak ada bahagian rasanya bukan tak ada iman, ada. Tapi iman itu dinamakan tasdik, dia mempercayai, membenarkan. Tapi tak jelira. Bila jelira, itulah zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban, akan merasailah rasa iman, kemanisan iman itu orang yang benar-benar mencapai redha terhadap Allah. Hatinya itu sudah meningkat ke darjat redha terhadap
segala apa yang ditetapkan oleh Allah. Sampailah ia kepada keesaannya dan kekuasaannya, dinamakan ahadiyah ataupun dinamakan wahdah. Ini daripada sinilah timbul istilah yang dipandang dan ditafsir secara serong oleh orang yang tidak memahaminya. Wahdah ini ibarat hati tak nampak lain dah, hanya melihat keesaan Allah. Itu panggil wahdah. Kalau dikaitkan dengan zat, melihat hanya kewujudan Allah, itu orang panggil wahdatul wujud. Itu panggil wahdatul wujud tu. Bukan keyakinan manusia menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Bukan seperti itu. Itu adalah tafsiran orang yang bukan berkecimpung dalam ilmu tasawuf. Itu tafsiran dia. Ataupun orang yang sesat dalam tasawuf. Dua-dua. Kelompok sesat pun boleh jadi, ataupun orang asing yang menafsirkan sendiri tentang ajaran-ajaran tasawuf dalam keadaan dia tidak berkecimpung dan menyelaminya dengan dan mendalaminya. Itu timbul. Jadi bila wahdah ini, hati hanya melihat hanya Allah. Sekiranya hati itu melihat kepada kewujudan Allah, hanya kewujudan Allah, yang lain dirasakan sudah tidak ada apa-apa lagi, yang itu orang panggil wahdatul wujud. Tapi kalau dilihat hanya kekuasaan Allah, yang lain tak ada apa-apa dah, dalam hati dia tak ada dah, sudah tenggelam yang lain, hanya melihat dengan penuh perasaan bahawa kekuasaan Allah sajalah yang menentukan ini. Dia rasa gitu, sehingga tak lihat lagi kekuasaan yang lain. Itu orang panggil wahdatul af'al. Istilahnya itu hakikatnya. Jadi istilah wahdah-wahdah ni bukan bersatu manusia dengan Tuhan, bersatu, bukan. Seperti yang kalau istilah orang putih orang panggil pantheism. Kalau dalam istilah Arab, istilah ilmu akidah orang panggil hulul dan ittihad. Dan tasawuf bukan seperti itu. Wahdah dan tasawuf bukan seperti itu. Saja saya sebut sikit ni sebab kadang-kadang kita dengar hari ni orang masuk dalam WhatsApp lah, tasawuf ni sesat. Kenapa? Kerana dia percaya kepada wahdatul wujud. Orang tu dah erti. Dah erti istilah yang sebenarnya dimaksudkan dalam istilah tasawuf. Jadi pada tahap ini ia akan menduduki hakul yakin. Itulah yang dinamakan hakul yakin. Hakul yakin ini bila keyakinannya terhadap Allah melupakan dia hak lain. Itu hakul yakin. Kita sekarang meyakini kekuasaan Allah, tapi masih lagi melihat kepada kekuasaan makhluk. Kalau kuat lagi pengaruh kekuasaan makhluk itu, dalam keadaan kita membenarkan, mempercayai kekuasaan Allah, itu panggil ilmu yakin. Ilmu, kita tahu benda tu, tapi perasaan kita banyak pauk dipengaruhi oleh kudrat makhluk lagi. Iman kita masih sah, tidak batal, cuma perasaan kita je tak berapa sihat. Tapi keyakinan kita, kefahaman kita jelas hanya Allah yang Maha Kuasa. Tapi dalam perasaan kita ni berkecamuk dengan kudrat-kudrat makhluk ni, sebab musabab ni. Itu keyakinan kita pada waktu itu dinamakan ilmu yakin. Tapi kalau perasaan mula timbul lebih kuat keyakinan kepada Allah berbanding dengan makhluk, dalam keadaan kita masih lagi melihat usaha-usahanya, sebab musababnya, tapi tahu hati lebih cenderung, lebih meyakini, lebih terasa kekuasaan Allah. Itu dinamakan ainul yakin. Istilah ainul yakin. Allah lebih diyakini, sehingga diibaratkan oleh ulama-ulama tasawuf di dalam kitab mereka tu, mereka ni bila makanan duduk tangan. Padahal dalam tangan dah ni.
Tapi pada perasaan mereka ni, mereka rasakan belum tentu lagi masuk dalam mulut. Kerana zauk hati mereka meyakini bahawa kalau belum sampai takdir Allah, tak akan masuk dalam mulut. Sampai gitu. Sekalipun duduk tangan dah ni. Itu ainul yakin. Allah itu lebih diyakini berbanding makhluk. Ainul yakin. Tapi kalau hanya meyakini Allah, makhluk sudah hilang dari pandangan, fikiran dan hati dia, sudah luput. Itu orang panggil hakul yakin. Bukan apa. Jadi istilah-istilah ni sebenarnya bukanlah benda yang romek sangat. Cuma boleh jadi romek, boleh buat romek. Tapi boleh buat mudah. Nak buat guna, nak buat romek. Sebab apa jadi romek, jadi payah? Jadi payah. Pertama sekali dihurai secara mendetail. Payah lah. Ataupun tok guru tu sendiri tak faham mana. Payah lalu. Jadi payah ni dua sebab. Kadang dia mendetail, dia menghurai panjang, berdalih yang jadi payah. Ataupun dia sendiri tak faham oleh, payah lalu. Tapi kalau dia faham oleh, yang payah itu boleh dimudahkan, boleh didekatkan. Daripada tahap ini, ia akan menduduki hakul yakin. Itu istilah hakul yakin. Apabila pandangan hatinya, perasaan hatinya hanya meletakkan keyakinan pada Allah saja, dah lain habis terlupa, tak ada dah dalam pengaruh hati dia. Hakul yakin. Jadi kalau kita nak tengok contoh-contoh hakul yakin ni dalam sirah, kita nak cover contoh supaya orang faham kedudukannya macam mana. Contoh hakul yakin. Mungkin saya sebut, mungkin saya dah sebut atau tak sebut, saya dah ingat. Tapi nak beritahu itu contoh dia. Contoh fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah sekali keluar bersama dengan Nabi, tapi balik lambat. Tinggal kafilah. Lalu ada seseorang sahabat yang tolong buat balik Aisyah. Jadi bila orang tengok ni Aisyah bersama dengan seorang lain ni, tersebar fitnah lah. Sebab fitnah ni mudah sangat je. Atau orang nak tambuh je. Mudah sangat nak cari. Jadi tersebar berita Aisyah sudah melakukan perkara curang. Dia duduk dengan lelaki lain lah ibaratnya. Sebab dia balik dengan orang lain, sudah berlaku curang. Lalu heboh berita ni. Lalu kesempatan itu diambil oleh kelompok-kelompok munafikin dan sebagainya, membesarkan lagi cerita dan sebagainya, macam-macam lah. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat daripada surah An-Nur yang menyatakan bebasnya, bersihnya Aisyah daripada tuduhan itu. Jadi bila turunnya wahyu, orang Islam jelaslah pedoman wahyu. Bila wahyu kata gitu, tahu. Jadi wahyu telah diturunkan melalui lisan nabinya, yakni melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan bersihnya Aisyah, bebasnya Aisyah daripada tuduhan itu, bahawa itu tuduhan palsu, fitnah palsu, fitnah dan palsu semuanya. Jadi wahyu itu diturunkan Allah yang menjadi sebab kepada selamatnya Aisyah. Tetapi wahyu itu diturunkan menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini menjadi sebab saluran wahyu diturunkan dan Aisyah selamat. Sebab Aisyah selamat, Nabi menjadi sebabnya. Lalu bila demikian, bapa kepada Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang ke rumah Aisyah, beritahu kepada Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah yang menjadi sebab sehingga engkau ini selamat daripada fitnah. Kerana Nabi jadi sebab.
tempat turunnya wahyu. Tapi apa jawapan Aisyah? La ashkuru illa lillah. Jawapan dia, aku tak akan berterima kasih kecuali hanya kepada Allah. Menurut faham ahli tasawuf, Aisyah sudah tak nampak lagi dah pandangannya tak ada makhluk ni, tak ada dah. Pada dia hanya Allah sajalah. Selamat ke aku dah selamat, hanya Allah. Dia sudah melupakan yang lain. Inilah yang dimaksudkan hakul yakin oleh Syekh Abdul Qadir. Kalau dalam istilah tasawuf dia jadi wahdah. Istilah tasawuf. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi bila begitu, jadi Aisyah ni sampai ke tahap bila suruh berterima kasih kepada Nabi pun ditambuh. Dia tak nak dah. La ashkuru illa lillah. Aku hanya nak terima kasih kepada Allah. Kerana aku tahu hanya Allah saja yang selamatkan aku. Tak ada lain-lain ni. Dari segi, kalau kita lihat dari segi hakikat keyakinan memang tinggi. Tetapi dari segi syariah dan adab ada kekurangan. Ada kekurangan. Sebab itu Nabi bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab kebaikan yang dapat kepadanya itu, sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi agama kita menganjurkan kita supaya menghargai, mengiktiraf sebab-sebab yang kebaikan itu sampai kepada kita, dan itu tidak dilarang dan bukan berarti syirik. Bukan, jauh lagi kalau kita nak kata dia sebagai syirik, bahawa itulah sebab yang kita diharuskan menggunakannya dan menghargainya. Jadi Aisyah bila dia tenggelam sekejap tu dia lupa bahagian ni. Lalu Nabi betulkan balik bahawa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia ni, dia tidak bersyukur kepada Allah. Berarti salah satu tuntutan syukur kita kepada Allah adalah menghargai sebabnya. Sebab yang nikmat itu, yang dengannya nikmat itu sampai kepada kita. Kita disuruh itu, disuruh menghargainya. Jadi keyakinan yang hak, yang tinggi. Baik. Keyakinan tentang apakah itu? Yakin, tapi yakin terhadap apa? Ini yang nak diuraikan oleh Syekh Abdul Qadir. Keyakinan yang dimaksudkan ialah tentang hakikat, yakni perkara yang sebenarnya, bahawa segala sesuatu itu tiada yang menggerakkannya kecuali Allah. Tiada yang menggerakkannya kecuali Allah. Yani hakikatnya, hakikat segala sesuatu ni, bahawa tak akan berlaku kecuali dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Hakikat sebenarnya, segala apa yang berlaku, hidup mati kita, senang susah kita, gerak dan diam kita pun, gerak dan diam kita tak akan berlaku kalau tidak tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Yang inilah dalam usuluddin dinamakan tauhidul af'al. Jadi kita ini hanya sebabnya, kita ini hanya usahanya, sedangkan kejadian sebenar itu adalah ketentuan Allah dengan kekuasaan Allah. Di sinilah kadang-kadang orang keliru bila baca kitab ahli tasawuf yang menggunakan bahasa rekah. Lalu akhir sekali dia salah faham, lalu dia sesat, ataupun dia akan menyalahkan ulama-ulama yang tulis kitab tu, mensyirikkannya, mengkufurkannya, padahal dia tak faham balik. Ini berlaku. Contoh saja, nak seling sikit, nak swing sikit, tak pergi jauh-jauh kan. Di antara saya tak berhujung kepada alim ulama mana dan kitab mana, tak mau sebut tu, biarlah. Cuma nak sebut perkara je.
contoh mudah. Bila ada di antara mereka itu menyatakan bahawa manusia ini ada dua sisi. Satu sisi kemanusiaannya, satu sisi ketuhanannya. Nanti saya urailah. Saya tak khabar sekat jalan tu, saya kata pening orang. Tapi nak khabarnya ada orang dia keliru sini. Lalu menuduh orang yang berkata demikian sebagai syirik dan kufur dan sebagainya. Padahal dia tak erti. Bila ahli tasawuf mengatakan diri manusia ini ada aspek kemanusiaannya, ada aspek ketuhanannya. Jadi kawan ni faham kawan ni. Dia kata tengok, ini kata ahli tasawuf, manusia ni separuh manusia, separuh Tuhan. Pula dah. Gitu pula dah. Ni antara sudut-sudut sesaknya dalam tasawuf. Dia kata manusia ni ada dua bahagian. Bahagian manusia separuh, bahagian Tuhan separuh. Jadi manusia ni separuh manusia, separuh Tuhan. La ilaha illallah. Tak kesakit. Padahal ahli tasawuf mengatakan aspek kemanusiaan dan aspek ketuhanan bukan Tuhan. Ada sudut kemanusiaannya, ada sudut ketuhanannya. Dah mana maksudnya tu? Sudut kemanusiaannya, kita ni sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Itu sudut kemanusiaan kita, kemakhlukannya. Sudut ketuhanannya, Pak tadi lah. Tidakkah perbuatan kita ni, hakikat sebenarnya itu terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Itu aspek ketuhanannya. Jadi kadang-kadang bila kita mengaji usuluddin saja, tak mengaji tasawuf, tidak erti nak pasang. Tak erti nak pasang. Belajar tauhid af'al, esa Allah. Tapi bila temu sini tak lapuk. Itu dia. Mengaji usuluddin saja, tak mengaji tasawuf. Bila temu tadarak, dia tak kenal. Kita kenal Bandar Marang ni tengok peta, tapi tak je sapa sekali. Kenal tak Marang? Kenal. Ada. Bandar Marang. Tepi sungai. Tepi laut ada sungai. Tahu. Satu hari ada orang bawa sekali naik kereta. Parking depan masjid ni. Mana? Kota Baru. Dia bahan Kota Baru. Bahan Kota Baru pula dah. Tahu ada Bandar Marang. Siapa tak tahu? Kat mana duduk dia? Masjid besar gini Kota Baru biasanya. Itu benda. Mengaji usuluddin tak mengaji tasawuf. Siapa tahap tak erti nak masang. Itu benda. Jadi nak bagi contoh sajalah benda-benda macam ni. Tapi perlu dipahami. Jadi bila ulama tasawuf kata pada diri manusia itu ada aspek, ada sudut kemanusiaan, kemakhlukannya, ada aspek ketuhanannya, bukan berarti separuh manusia itu Tuhan, tidak. Aspek ketuhanannya itu dengan erti hakikat segala perbuatannya itu adalah berkait dengan kudrat dan iradat Allah. Itu antara aspek ketuhanannya. Tidakkah kita membaca dalam Al-Quran hadis, la haula wala quwata illa billah, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ketika engkau melontar tombak atau panah itu, engkau tidak melontarnya, tetapi Allah lah hakikat sebenarnya melontar. Itulah maksud aspek ketuhanan yang ada pada manusia. Bukan manusia jadi Tuhan. Bahawa atas perbuatannya itu, di sebaliknya itu adalah kenyataan daripada perbuatan Tuhan. Tapi kalau kita mengaji usuluddin, memang lama dah kita mengaji tauhid af'al. Allah Maha Kuasa, Allah berkehendak bahawa dia saya menentukan segala jenis manusia berdosa. Tapi bila temu sini dah gelak gambar. Gelak gambar. Macam orang buat durian tukar buat lepuk kau. Ambil durian buat lepuk. Kalau dia memang dia hadam molek, dia khatam molek, dia kena. Dia kena. Durian dia pegang, dia penuh makan, dia rasa gini makan lepuk dia kena. Dia bukan koleh ni. Bukan koleh ni. Bukan kayu kamak ni. Ni lepuk.
daripada durian. Tapi kalau tidak pernah rasa durian ni, tidak pernah pegang, tidak pernah sentuh, tengok lepuk wan ni macam dodo. Dodo kan benda ni, koleh dodo. Mari mana ni? Buat benda ni? Gandum. Tak benar. Keliru, pening. Itu dia. Jadi tiada yang menggerakkannya, yakni yang menggerakkan segala sesuatu perbuatan yang terjadi pada makhluk ini, sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya gerakan bulan, matahari, cakrawala. Yang kecil-kecil gerakan semu, komang, semua tu. Semua perkara itu tidak akan bergerak semua ini kecuali Allah yang menggerakkannya. Yakni terjadi semua itu adalah dengan tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Atau bahasa lain, itu adalah perbuatan Allah. Atau bahasa tasawuf, itu adalah kenyataan daripada kudrat dan iradat tajalli Allah. Pakai akal mana-mana pun boleh berlaku. Perbuatan Allah soluding. Nak perinci sikit takut keliru, terjadi dengan kudrat iradat Allah. Sikit. Nak main tasawuf, tajalli Allah. Pakailah nak pakai bahasa mana-mana pun. Lepas tu dia. Itu dia. Ada orang dia keliru bahasa tajalli ni. Dia kata tajalli ni makna menjelma, jolo, tubik jolo. Tuhan tubik dah. Tubik jolo. Tak begitu. Kenyataan, penzahiran kudrat Tuhan itu rahsia, kita tak tahu hakikat sebenarnya. Mana kenyataannya? Perbuatan makhluk yang terjadi itulah sebagai dalil yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Jadi nyatanya perbuatan yang menunjukkan kepada kudrat Allah, ahli tasawuf panggil tajalli, kenyataan. Usuluddin panggil ta'alluq. Kena main kod Usuluddin, ta'alluq. Kita gaul banyak ni. Kod Usuluddin pun kita lekok kat tasawuf. Supaya apa? Hari ni kalau awak gini dia pening tak sekarang. Kau mula salah menyalah. Ni menyesatkan ni, ni menyesatkan ni. Hari ni kita gaul perkara ni. Tiada yang menghentikannya, yang menghentikan gerak-gerak makhluk ini kecuali Allah pada hakikatnya. Pada hakikatnya kecuali Allah. Itulah sesuatu yang perlu kita faham, wajib kita faham dan wajib kita yakini. Cuma dalam masa yang sama kita kena mengisbatkan pada makhluk itu ada usahanya, ada ikhtiarnya. Jadi atas usaha dan ikhtiar itulah terletaknya baik dan buruk, dosa dan pahala. Atas kita, bukan atas kejadian, atas ikhtiarnya, usahanya. Sekiranya perbuatan zina berlaku dalam keadaan orang yang terlibat itu salah, dia ingat bini dia. Orang ni ingat lelaki dia ni minat bini dia. Contoh, kitab fiqh ada buat contoh ni. Sekalipun tak apa nak masuk sikit contoh ni. Tapi kitab fiqh ada contoh ni. Wati syubhah ni. Keliru. Contohnya berlaku. Jadi perbuatan yang dinamakan sebagai zina itu berlaku. Tapi si pelakunya tidak dikira berdosa. Sebab apa? Kerana dosa pahala ni bukan atas kejadian, tetapi atas usaha yang diusahakan oleh manusia. Perbuatan itu terjadi dengan niat dia dah, dengan usaha dia dah. Situlah dia ukur salah tak salah, dosa atau pahala. Bukan atas jadi tak jadi. Sekiranya terjadi perbuatan bukan usaha dia, bukan ikhtiar dia, bukan pilihan dia, tidak dikira dosa. Sebab itulah orang yang termakan makanan pada siang hari bulan Ramadan, termakan, bukan makan makan tak jadilah, termakan pada siang hari di bulan Ramadan.
puasanya tidak batal. Dan dia tidak batal lagi, dia pun tidak berdosa. Sebab perbuatan itu terjadi bukan dengan kehendaknya, bukan dengan usahanya, bukan dengan kemahuannya, tapi perbuatan itu terjadi. Dia makan siang hari, siang belalok dia makan depan orang, tapi tidak dikira. Sebab apa? Dosa pahala atas usahanya, ikhtiarnya. Apa-apa yang berlaku di luar usaha manusia, di luar ikhtiar manusia, sekalipun perbuatan itu secara zahirnya adalah dosa dan kesalahan, tidak dikira. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi, itulah yang disebut dalam hadis Nabi, rufi'al qalam an salas. Diangkat qalam, tidak dikira sebagai salah dan dosa. An salas, dari 3 jenis perbuatan, daripada 3 perkara. Yang ni 3 jenis perbuatan: al khata' wan nisyan wa mastukrahu alaihi. Perbuatan yang berlaku tersalah. Maksudnya bila sebut salah ni bukan kehendak dia lah, salah. Nisyan, lupa. Dia terlupa nak buat, terlupa, tidak ingat. Bukan kehendak dia, terpaksa dia buat. Dia tahu tapi terpaksa dia buat. Maksud bukan kehendak dia tapi terpaksa dia buat, maka tidak dikira dosa dan salah. Itu dia. Supaya kita faham ni apa yang Syekh Abdul Qadir nak khabar. Saya rekod jauh sikit tu supaya kita jelas sikit, tak keliru semua. Tiada kekayaan dan kemiskinan kecuali Allah yang menghendakinya. Kaya, miskin, semua itu dengan ketentuan. Kalau tanya orang siapa dia nak miskin, tak ada orang jawab nak miskin, tak ada orang. Ada hanya beberapa golongan yang terhad saja. Keseluruhannya tak boleh jadi miskin. Tapi kenyataannya terjadi kemiskinan di mana-mana. Orang tak nak. Hak nak tu ada dua tiga kemungkinan. Satunya orang tu tak apa sihat kan. Tak apa sihat malah. Yang kedua, dia merupakan seorang ahli tasawuf yang sedang mengalami suatu zuk tertentu. Mungkinlah dalam keadaan tertentu. Ada orang, sebahagian mereka tu hinak gitu. Ada, nak katalah. Seperti Abu Zar Al-Ghifari dan contoh-contoh lain lagi. Dia nak terbalik daripada orang ramai ni. Kadang-kadang dalam setengah keadaan. Yang ni dalam proses perjalanan sufi dia tu. Kadang-kadang berlaku gitu. Tak apalah, tu proses je. Tapi nak kabarnya, anda kata kau tanya manusia, tak ada orang nak miskin. Tapi kenyataannya kemiskinan berlaku di mana-mana. Jadi kalau ikut kehendak, memang tak ada orang nak. Kalaulah kehendak manusia menentukan, tak ada orang miskin lah. Tapi tidak. Sikit lagi. Di hadapan Allah, seseorang bagaikan bayi di tangan dukun beranak atau mayat yang dimandikan. Ayat boleh sekarang. Maksudnya di hadapan Allah di sini, ini bahasa. Sebab itu dari segi bahasa, kita ini dalam memahami kitab, apatah lagi Al-Quran dan hadis, perlu ada akidah yang jelas. Sebab apa? Kerana dari sudut bahasanya, ada bahasa-bahasa yang memang itulah caranya nak dijelaskan sesuatu perkara. Kekeliruan dalam memahami aspek bahasa ni, kalau dia tidak ada landasan akidah yang betul, boleh bawa sesat juga. Contoh sini ni, di hadapan Allah, seolahnya kita faham macam depan kita ke, depan Tuhan. Seolahnya Tuhan tu ada tempat, kemudian kita duduk depan dia. Padahal itu hanya gaya bahasa saja, nak menyatakan manusia di suatu kedudukannya dalam hubungannya dengan Allah. Itu dia. Tapi digunakan bahasa di hadapan Allah.
Jadi kalau kita mengaji usul din, kita fahamlah bukan maksud Tuhan tu ada tempat dan kita duduk depan dia cokoh gitu, tidak. Tapi nak beritahunya, kadang-kadang aspek-aspek ini kadang-kadang dijadikan isu oleh setengah orang yang tak berapa sihat. Lalu sama ada dia nak menafsirkan sesuatu cara salah ataupun dia nak menyalahkan seseorang pengarang di kalangan ulama-ulama tu. Inilah antara bahan-bahan dia cari. Padahal ini hanya gaya bahasa je. Jadi kalau sini kita nak sesatkan Syekh Abdul Qadir, boleh dah ni. Kalau no. Syekh Abdul Qadir di hadapan Allah. Tuhan ni, kita duduk depan dia, Tuhan tu ada tempat, kita duduk menghadap ke dia. Padahal maksud yang nak disampaikan adalah manusia itu dalam hubungannya dengan Allah. Baik, guana iaitu seseorang bagaikan bayi di tangan dukung beranak. Dukung beranak ni guana pula. Maksudnya seseorang itu seumpama bayi nisbah kepada orang yang dukung dia tu, orang dukung anak tu. Ni ayat ni mungkin ada kesilapan typing sikitlah. Nak beritahunya Syekh Abdul Qadir nak membayangkan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala ni seumpama benda, seumpama bayi duduk dalam dukungan mak dia tu. Bayi ni pandai nangis je, semua urusan dia mak dia cara. Itu maksudnya. Itu tamsilan yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir. Semua urusan bayi ni, makan, minum dia, mandi, mak dia cara belaka. Demikianlah manusia ini, kata Syekh Abdul Qadir. Tamsilannya sikit tu. Atau mayat yang dimandikan. Tamsilan kedua, kata Syekh Abdul Qadir, manusia ni dalam hubungan dengan Allah seperti mayat dengan si pemandi dia tu. Jadi mayat ni dimandikan semata-mata atas tukang mandi tu. Kalau mayat mandi sendiri, tembak lagi orang lain. Mayat yang mandi sendiri, tembak habis tak ada benda lah. Tapi nak kabarnya 100% bergantung kepada si pemandinya. Maka demikianlah tamsilan yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir nak memberitahu kedudukan manusia dalam hubungan dengan Allah. Hakikatnya gitu, bahawa kita ni 100% bergantung ke dia. Cuma kita ni diberi akal, diberi usaha, itulah bahagian manusianya, bahagian dosa pahalanya. Tapi di sebalik semua itu bergantung kita kepada Allah 100%. Atau bola di kaki pemainnya. Tamsilan ketiga, macam bola di kaki pemain bola ni. Maksudnya bola tu gerak semata-mata atas kaki itulah, tendang tangan mana. Maka demikianlah. Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersama kuliah ini pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.